Sejak seabad yang lepas menyaksikan kemunculan pelbagai penyakit disebabkan virus influenza, manakala pandemik COVID-19 benar-benar merubah keseluruhan kehidupan manusia. Pada awal tahun 2020, saintis vaksin dari pelbagai negara tidak menjanjikan bahawa mereka akan berjaya menghasilkan vaksin dalam masa yang singkat. Namun, untuk melawan virus, tempoh masa penghasilan vaksin ialah satu faktor terpenting. Pada bulan Disember 2020, beberapa syarikat farmaseutical melaporkan hasil kajian vaksin mencapai hasil yang sangat mengkagumkan dalam ujian klinikal. Ianya adalah dari kajian sains yang belum pernah digunakan sebelum ini dalam menghasilkan vaksin, iaitu teknologi mRNA. Oleh itu, timbul pelbagai spekulasi dari golongan yang menolak vaksin. Sebelum ini, vaksin terakhir yang dihasilkan untuk penyakit berjangkit beguk yang disebabkan oleh virus pada awal 1960-an mengambil masa 4 tahun. Akan tetapi disebabkan pandemik COVID-19 ialah merupakan kecemasan global dan dengan sumber yang mencukupi, ramai saintis yang dapat menghasilkan vaksin secepat mungkin yang menjadi faktor utama penolakan terhadap vaksin COVID-19. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai fenomena anti-vaksin yang sedang tular di peringkat global. Teruskan menonton. Kenapa wabak semakin kerap berlaku? Dunia sudah merasakan kesan penyebaran COVID-19 yang berlaku dengan sangat pantas dan para saintis sudah dapat meramal bahawa penyakit pandemik seperti ini berkemungkinan terjadi bila-bila masa. Walaupun dengan kemajuan perubatan dan penjagaan kesihatan, penyakit berjangkit dapat lebih cepat merebak disebabkan arus globalisasi dan sistem pengangkutan moden pada hari ini. Virus boleh dipindahkan dari tempat asalnya ke lokasi yang jauh hanya dalam masa beberapa jam oleh penumpang pesawat. Sindrom pernafasan virus Corona Timur Tengah, influenza A, chikungunya dan Zika adalah antara virus lain yang sentiasa wujud sejak sekian lama dan boleh bertukar menjadi ancaman pandemik, iaitu apabila virus tersebut sudah merebak ke seluruh dunia tanpa dapat dikawal. Kesangsian anti-vax terhadap penghasilan vaksin. Kejayaan penggunaan vaksin untuk menghapuskan penyakit sudah lama dibuktikan sejarah. Penyakit polio dan cacar air telah berjaya dihapuskan dengan vaksin. Namun, masih ada golongan yang menolak untuk menerima vaksin dan ketika ini skeptikal dalam tahap keselamatan vaksin COVID-19. Sebelum ini, makin ramai ibu bapa menolak vaksin kerana mempercayai bahawa vaksin boleh menyebabkan penyakit autism pada kanak-kanak, walaupun pelbagai hasil kajian dengan skala besar menunjukkan tiada sebarang kaitan. Kebanyakan individu anti-vaksin juga mempunyai pandangan negatif terhadap agensi global seperti WHO dan syarikat farmaseutical, tidak mempercayai data dan maklumat dari hasil kajian, sangsi akan kandungan bahan, mempercayai vaksin memberi kesan tidak baik kepada tubuh dan atas sebab agama. Tidak kurang juga mereka yang melaungkan bahawa memilih untuk tidak divaksin kerana ia adalah hak asasi setiap individu. Adakah vaksin mengubah DNA manusia? Antara tuduhan yang paling popular mengenai teknologi mRNA yang digunakan dalam penghasilan vaksin ialah ianya dapat merubah struktur DNA manusia seperti yang dilakukan oleh saintis bioteknologi untuk pertanian. DNA dan mRNA adalah dua struktur yang berbeza di dalam sel manusia. mRNA mula dijumpai pada tahun 1961 dan ianya adalah satu molekul tidak kekal yang mengandungi maklumat pendek untuk penghasilan protein. Saintis mula memahami cara untuk mengaplikasi mRNA ini sejak tahun 1990 dan setelah kajian yang berterusan, mRNA digunakan untuk penghasilan vaksin, ubat kanser dan lain-lain. Kejuruteraan genetik pula dapat menukar sifat sesuatu organisma dengan memindahkan gen tertentu daripada organisma lain ke dalam DNA organisma tersebut. Ia berlainan dengan teknik yang digunakan untuk penghasilan vaksin ketika ini. Hanya rantaian mRNA sinetik yang akan memasuki sel untuk membolehkan penghasilan protein menyerupai virus dan DNA sama sekali tidak diubah. Fenomena anti-vaksin dari sudut psikologi. Fakta dan data sains sudah diketepikan oleh kebanyakan golongan anti-vaksin ini dan ahli psikologi membuat kajian mengenai punca kepada mereka menolak vaksin ini mungkin didorong oleh beberapa faktor. Contohnya, dalam kes peningkatan kanak-kanak yang menghidap autism pada hari ini adalah kerana kaedah diagnostik yang tepat serta faktor persekitaran seperti pencemaran atau cara pemakanan dan bukannya semata-mata disebabkan vaksin. Namun, golongan anti-vaksin memilih untuk berfikir dengan cara berat sebelah, cognitive bias, bagi meyakinkan mereka bahawa penyebab autism pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh vaksin dan menolak kebarangkalian yang lain sama sekali. Mereka kemudian cenderung untuk mencari individu lain yang mempunyai pendapat yang sama dan membentuk komuniti lebih besar di media sosial. Cognitive bias ini terjadi apabila individu tidak mempunyai cukup maklumat tentang sesuatu perkara, akan tetapi terdapat kaitan emosi yang sangat kuat dengan keputusan yang perlu dilakukan.
Tidak dinafikan, setiap individu dalam seumur hidupnya pasti menghadapi situasi di mana keputusan yang diambil bergantung kepada maklumat yang cenderung ke arah satu pendapat sahaja. Bagi kumpulan anti-vaksin ini, mereka akan mencari maklumat walaupun tidak sahih bagi mengukuhkan pandangan sedia ada, dan komuniti ini membentuk hubungan rapat sesama mereka seperti dilihat di media sosial. Selepas membuat keputusan untuk hanya mempercayai maklumat tertentu yang diperolehi, pemikiran yang berat sebelah ini menjadi semakin kukuh, iaitu confirmation bias. Disebabkan itu, hujah dari pihak yang berlawanan selalunya tidak akan dipedulikan dan hanya akan membuatkan mereka lebih merasakan kepercayaan dipegang sebelum ini adalah tepat. Terdapat juga golongan anti-vaksin yang merasakan kesan negatif disebabkan pengambilan vaksin ini adalah lebih banyak berbanding tidak melakukannya, dan ahli psikologi menamakan situasi ini sebagai omission bias. Mereka merasakan lebih cenderung dan selesa untuk tidak melakukan apa-apa tindakan, iaitu dalam hal ini menolak sebarang vaksin, walaupun kesan terhadap ketiadaan sebarang tindakan ini jelas lebih buruk. Protes anti-vaksin seluruh dunia. Dalam tahun kedua pandemik COVID-19 melanda dunia, golongan anti-vaksin dilihat semakin berani dan mula melakukan protes terbuka di banyak negara yang sesetengahnya bertukar menjadi ganas. Di Amerika Syarikat, protes diadakan di pelbagai lokasi dan penunjuk perasaan memegang spanduk medical freedom dan pelbagai lagi tuduhan mengenai keburukan vaksin. Protes anti-vaksin juga berlaku di Eropah, Australia dan Afrika Selatan. Keadaan ini hanya akan membuatkan usaha mengekang wabak ini akan terjejas, serta dengan kemunculan varian baru COVID-19, keadaan mungkin menjadi lebih teruk. Golongan anti-vaksin yang semakin menonjol dengan ramai penyokong di media sosial dilihat sebagai punca protes yang meluas. Golongan ini membuat protes kerana tidak bersetuju dengan Perintah Kawalan Pergerakan penggunaan pelitup muka yang diwajibkan dan juga tidak bersetuju dengan peraturan dibuat kerajaan bagi golongan tidak divaksin. Menurut pandangan golongan anti-vaksin juga, vaksin yang dihasilkan diletakkan chip yang boleh menumpuhkan sistem imuniti dan menyebabkan penyakit berbahaya. Mereka juga percaya vaksin adalah konspirasi yang dibuat untuk mengurangkan populasi dunia. Situasi seperti ini, iaitu menolak sistem kesihatan dan kaedah perubatan, sudah berlaku sebelum ini. Contohnya ketika flu pandemik 1918 yang menjangkiti 1/3 populasi dunia, penggunaan pelitup muka ketika itu dianggap sesuatu yang kotor dan dikaitkan dengan motif politik. Kesimpulannya, golongan anti-vaksin ketika ini hanya mewakili minoriti masyarakat dan sangat sukar untuk merubah pemikiran kumpulan ini. Perlu diingatkan bahawa imuniti kelompok yang dibina dari pemvaksinan adalah sangat penting, terutamanya bagi melindungi golongan yang tidak dapat divaksin disebabkan risiko tertentu. Vaksin bukan hanya melindungi diri sendiri sahaja, akan tetapi ikhtiar untuk melindungi orang di sekeliling. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.